Baik, satu daripada kaedah input dalam environment web HTML adalah HTML form menggunakan borang HTML. Ini satu daripada banyak kaedah sebenarnya. Tapi ini satu daripadanya. So saya nak tunjuk sekarang ni macam mana nak hantar input pengguna kepada server dan dalam server nanti dia akan proses. Okay, dia akan proses. Contoh mudah yang saya akan buat adalah kita akan buat borang macam ni, username dengan password. Kemudian kita akan submit username dan password tersebut kepada server. Dalam server nanti dia akan capture data yang user bagi tadi dan kemudian kita buat echo. Itu saja yang kita akan buat terakhir ni, slot terakhir ni petang ni. Kita akan buat borang. Lepas tu kita akan buat paparan data. Paparan data. Tapi awal-awal ni kita akan gunakan get server variable ataupun get method. Walaupun get method ni boleh dikatakan tak secure lah ataupun tak sepatutnya berlaku ataupun kita tak sepatutnya guna get method ni untuk hantar sensitive information. Tapi saya nak tunjuk juga dulu macam mana get ataupun macam mana kaedah hantar data pengguna melalui borang HTML. Dan kemudian yang proper nanti kita akan tukar kepada post. Sebab kalau katakan kita menghantar data yang melibatkan sensitif, maklumat sensitif, contohnya macam password, kita memang kena sembunyikan dia dalam post method. Tapi tak apa, saya tunjukkan dulu get sebelum saya pergi kepada method post. Sebab method get ni kita boleh nampak structure data tu. Kita boleh nampak dalam query string. Kita boleh nampak nanti pada bahagian atas ni kan, ada data dihantar. Kita akan nampak. So just nak nampakkan benda tu dulu. Kalau kita gunakan post, kaedah method post, data ni dia tak akan appear kat atas. Dia akan sembunyikan dalam paket data. Bila dia dah sembunyikan tu, kita susah lah nak nampak, nak visual lah dia punya data macam data tu dihantar. So, saya guna get dulu. Saya tunjuk gunakan get dulu. Apa beza get dengan post? Get dengan post ni adalah method penghantaran data. Get ini dia akan letakkan data dalam header packet. Tapi untuk post dia akan letak dalam body packet. Dalam packet body. Maksudnya dia lebih, taklah lebih kata secure. Yang penting dia tak appear macam password yang kita hantar tu, dia tak appear lah dalam link kat atas tu, dalam URL yang kat atas tu. Kalau gunakan post. Kalau gunakan get, dia akan appear dalam link kat atas. Okay, bezanya. Macam ni lah bezanya. Get ni biasanya kalau kita buat search, kita akan gunakan get method. Kalau untuk penghantaran data, untuk kita simpan record contohnya, ataupun melibatkan password contohnya, ataupun melibatkan upload file, kita terpaksa gunakan post. Kita mesti gunakan post. Yang ni dia melibatkan password contoh dia, ataupun nombor IC contoh dia, ataupun kita submit data kepada database untuk insert record baru contohnya, ataupun kita upload file contohnya. Ini kena gunakan post. Kalau get ni just macam simple search tu boleh lah. Simple search. Kalau kita lihat Google pun dia gunakan get. Sebab apa? Sebab kalau kita type kat Google tu kan, kita type kat Google, kalau siapa-siapa yang perasan, bila kita type kat Google, contohnya lah kan, PHP. PHP. Okay, bila kita type PHP kat sini kan, dalam Google kan, PHP. Kita akan nampak data dalam bentuk macam ni dihantar. Kan ada search queue PHP ni kan, nampak tak? Apa yang kita cari adalah PHP. Nampak ni? Nampak? Ini adalah contoh macam mana data dihantar menggunakan method get. Dia akan hantar dalam query string macam ni. So kalau katakan kita cari contohnya macam kita cari Ali. Kita nak cari Ali. So Ali ni appear pada query ni. Atas ni nampak. Query pada atas ni dia nampak Ali. Dalam Google pun dia gunakan method get untuk buat search. Okay, setakat search, simple search macam tu boleh lah.
Tapi kalau dia nak search by image, biasanya dia terpaksa gunakan post lah sebab dia terpaksa upload image file. Okay, dan apa lagi? Itu contoh dia macam mana kita nak submit carian. Ini Ali ni adalah user input. User nak cari Ali. So dia boleh buat carian menggunakan Ali dan ini semua adalah borang sebenarnya ataupun text box. So macam mana kita nak buat macam mana kita nak submit kita punya ni data macam tu? Ni kita ada username dengan password. Kita nak provide username dan password user ni kepada server. Ini kaedah biasalah untuk login kan. Ini kaedah biasa untuk login. So macam mana kita boleh provide data kepada server dengan user yang provide data tu. Okey. Kalau sebelum ni kita hard codekan data. Contohnya kat sini kan. Ini adalah kaedah kita hard codekan data. Programmer suka macam ni lah sebab data tu dia dah hard coded kan. Tapi hakikat kehidupan web developer ni dia terpaksa deal dengan user input. Macam mana nak deal dengan user input? Pertamanya kita kena buat borang. So saya create satu lagi file baru yang nama dia login.php. Contohnya lah login.php. Dan dalam login.php ini kita akan macam biasalah start off dengan HTML. Okay, kita nak submit hantar password contohnya. So macam mana nak hantar password? First kita kena ada form. H1. Pertama kita kena ada form. Macam yang disarankan dalam pertama kita kena ada form. Name ni tak critical, saya skip dulu. Saya akan ambil method dengan action. Form action apa tadi? Ada tak suggestion dia apa nak buat? Display.php. Okey, saya ambil ni lah. Display.php. Okey, file yang pertama namanya login.php. Ini adalah login.php. Okey, apa yang kita ada? Borang. Text box yang kita perlukan adalah username dengan password. Okey. Kita buat nama pengguna lah, nama pengguna. Input. Text. Ini critical. Name sama dengan nama pengguna. So itu adalah borang pertama kita, text box pertama kita. Text box kedua adalah untuk terima password. Nama pengguna, kata laluan. Dan type ni kita letak password. Name kita letak kata laluan. Baik, last kita ada button. Button submit. Simple je, borang dia macam tu. Dia akan melibatkan dua file. Kalau ikutkan slide tadi, dia akan melibatkan dua file. File pertama adalah login.php yang akan terima username dan password dan user akan klik submit button ataupun login. Kemudian dia akan pass data ni kepada file yang kedua iaitu display.php. Okay, display.php. So file yang pertama adalah login.php. So saya tag di sini.
tak nak confuse lah kan, tak nak bagi confuse. Dia melibatkan dua file. Satu login.php iaitu file yang pertama. File yang kedua yang kita define dalam form action ini, ini adalah file yang kedua. Iaitu file yang akan tunggu kat dalam server dan dia akan capture data dan kemudian dia akan display data tu. Itu je yang kita nak buat. Saya rasa kita letak method lah. Okay. So, ni file yang pertama. Ada text box 2 dan ada satu button. Saya test sekejap sebelum saya pass. Nak keluarkan file ni, first time kita kena refresh lah. Refresh. Kita ada login. Login. Kita ada lebih kurang macam ni lah. Simple je. Masukkan data, username dan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Password. Dan klik login. Login lepas tu dia submit kepada display.php. So apa yang user masukkan tadi, dia akan submit kepada display.php. Nama pengguna, Ali, password, ini password dia. So, itu yang dia akan submit. Tapi sekarang ni dia keluar not found. Kenapa not found? Sebabnya tak ada file display.php tu. Okay, so saya copy ni dulu, masukkan ke dalam grup kita. Line pertama tu biasa indicate nama file je lah, nama file. Jadi kalau nak save, save sebagai nama file tersebut. File pertama yang saya hantar dalam grup saya sekarang ni adalah login.php ya. Save dia sebagai login.php. Dan apa yang saya nak tarik perhatian kepada name. Text box yang pertama, name dia nama pengguna. Text box yang kedua, name dia adalah kata laluan. Nama pengguna, kata laluan. Nama pengguna dan kata laluan. Okey. Bila kita submit, data-data ni akan dihantar kepada server dan dalam server dia akan cari display.php. Dia akan cari apa yang kita define dalam action ini iaitu display.php. First time tadi bila kita submit, dia keluar not found. Kenapa not found? Sebab file display.php tadi tak appear lagi. Dia tak appear lagi. Dia tak wujud lagi. Dia tak wujud. Okay, dia tak wujud. So, kita kena wujudkan lah. Bila tak wujud, kita kena wujudkan dia. Klik pada bahagian ini untuk create new file yang nama dia display.php. So, display.php ni dah wujud. Asalnya tadi not found. So, bila kita submit, dia submit dia blank lah. Kenapa dia blank? Data dia dah hantar kepada display.php. Display.php, file display.php dia dah wujud. Display.php ni dah wujud. Cumanya dia kosong lagi, tak ada apa-apa. Macam mana nak bagi dia ada apa-apa? Simple je. Simple je. Boleh letak HTML macam biasa kalau nak letak. Kalau tak nak letak pun tak apa. Saya just nak tukar ni kepada display apa data macam biasa H1. Ini kosmetik je lah. Tak ada pun tak apa. Yang kritikalnya adalah pada bahagian PHP ini. Kenapa kita kena gunakan PHP? Sebab kita nak capture data tadi yang kita hantar ni kan. Data yang kita hantar ni dia dalam bentuk macam ni. Dia dalam bentuk macam ni. Nama pengguna, dia punya value, lepas tu kata laluan, dia punya value. So ini kaedah dia hantar data dalam browser. Ini bukan saya yang buat, ini form yang buat.
Bila kita submit menggunakan form method get action display.php, dia akan point kepada display.php dan data ni dia akan formatkan macam tu. Dia ada variable dengan value. Key nama pengguna, value Ali. Yang ni key kata laluan, value dia Wiwi. Macam tu lah. Tapi dipisahkan lah dengan benda ni. Ada benda ni. Yang ni siapa yang buat? Borang yang buat. Form HTML tu sendiri yang buat kan. Saya tak terlibat dengan formatting data ni. Ini memang adalah kaedah biasa dalam penghantaran data. Dia diformatkan macam ini. Bentuknya adalah key, value, key, value. Okay, dan dia akan cari file display.php. Dia hantar data ni kepada file display.php. Mana display.php? Kita tak buat lagi. Tak apa. So di sini kita akan capture data yang pertama. Okay, mungkin kita boleh sebut macam ni, data 1. Data 1 ni reflect kepada nama pengguna lah. Nama pengguna. Macam mana kita nak capture nama pengguna tu? Kita gunakan get array variable. Dan kita kena mention kat sini nama pengguna. Nama pengguna ni kenapa saya sebut nama pengguna kat sini? Sebabnya data yang dihantar menggunakan key nama pengguna. Ni. Dia ada value dia, Ali. Nama pengguna, value dia Ali. Amin. Slow. Okey, data yang kedua. Data 2. Dia akan capture daripada variable ataupun key kata laluan. Okey, macam mana kita nak tahu bahawa kita dah capture data yang betul? So ini adalah file yang bernama display.php. Ini adalah second file. File yang kedua. So dia capture data menggunakan key nama pengguna. Dia simpan dalam variable data 1. Dan yang kedua, data kedua, dia akan simpan data value daripada kata laluan. Daripada kotak kata laluan. So senang kita, ini adalah kotak nama pengguna iaitu dari sini. Ni nama pengguna. Kotak yang kedua adalah kata laluan iaitu di sini. Nak capture, gunakan get array variable. Format dia macam ni. Underscore get. $_ get. Dan kemudian kita akan papa data. Senang je nak papa data ni. Echo je lah. Nama. Selamat datang. Nama pengguna. Data 1. Okay. Dan kemudian yang kedua kita buat echo jugalah. So ini adalah data yang kedua. Typically tak betul lah ni sebab password ni biasa kita taklah print terus. Password ni jarang kita print macam tu dalam sistem. Biasanya password ni dia tidak disimpan dalam bentuk plain text, dia akan di-encryptkan. So biasanya kalau kita dah simpan dalam database password kita, kita tak akan nampak actual password tu. Dan sebenarnya sistem sendiri pun dia tak boleh nak convert encrypted password kepada password yang asal. Sistem sebenarnya tak boleh buat. Seriously, sistem memang tak boleh buat. Sebab biasanya encryption adalah one way. Sebab tu kalau katakan bila kita hilang password, yang boleh kita buat hanyalah reset. Kita tak boleh update password pun sebenarnya. Kita akan reset password. Okay, so bila kita dah masukkan data, Ali, password dia Ali123 contohnya.
Klik login. Dia just dapatkan tu je lah. Itu je nak tunjuk. Macam mana kita boleh capture data daripada text box yang dihantar dalam query string ni. Nama pengguna Ali, kata laluan Ali 123. So saya capture dia daripada text box. Ali, dua-dua data ni saya capture daripada text box. Kalau kita lihat, ini adalah Ali, password dia adalah Ali 123. Ini contoh dia. Tak percaya, saya onkan dia. Ini Ali, nama pengguna, kata laluan Ali 123. Klik login, maklumat ni Ali dengan Ali 123 ni dia akan capture dan display. Macam tu je. Itu je exercise untuk kali ni. Untuk saya demonstrate macam mana nak pass data dari borang kepada server. Cik Aero. Ya. Kalau kita pakai post boleh ke? Pakai post boleh. Cuma Boleh. post nanti kat atas ni kita tak nampak. Kalau saya nak tunjukkan boleh je. Yang ini nanti dia akan hilang lah. Kalau gunakan post, atas ni dia akan hilang. So macam mana? Kita boleh tukar je post. Post ni kita kena start daripada method form. So kita kena start daripada method form. Kita kena tukar kepada post. Kita kena tukar kat sini, kat atas ni kita tukar kepada post. Get ni method ni kita tukar daripada get kepada post. Dan bila kita nak display, kita kena capture data ni menggunakan post juga. Post juga. Cumanya bila kita gunakan post, saya refresh dulu. Sekarang ni saya dah gunakan post. Nama pengguna Ali. Password Ali 123. Data tu pada bahagian atas ni dia tak keluar. Bila kita gunakan post, bahagian atas ni dia tak nampak data lagi. Nama pengguna tak ada, kata laluan pun tak ada. Itu bezanya antara get dengan post. Antara bezanya get dengan post macam tu. Tapi beza yang sebenar adalah data tu diletakkan dalam body packet body. Kalau untuk get, data tu dimasukkan dalam header packet. Okay, dalam header packet. Kalau dalam header packet tu maksudnya dia akan letak dalam URL lah biasanya.